Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Sasuk Pimpinan Surau An-Nur, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudiyal kitab. Tuan-tuan, selama mana kita hidup di atas dunia ni tuan-tuan, akan ada dua malaikat yang sentiasa mengekori kita. Malaikat Ratib dan Atib yang menulis segala amalan baik kita maupun segala amalan jahat kita. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Perbuatan baik kita walaupun sebesar zarah akan dicatatkan, dan perbuatan jahat kita walaupun sebesar zarah juga dicatatkan. Lalu bila mana kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa wudiyal kitab, lalu diletakkan buku catatan, kitab catatan amalan kita. Tuan-tuan, kitab-kitab catatan amalan kita ni selama mana kita hidup marin, tuan-tuan, akan diletakkan di depan kita. Wa wudiya ni kata ulama tafsir, Allah SWT campak begitu buku, campak gitu je. Lalu kata Allah SWT, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, maka kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang berdosa ni. Mujrimina ni orang berdosa, orang tak beriman, orang kafir. Tuan-tuan, bila mana mereka tengok kitab-kitab ni diletakkan di depan mereka, lalu dalam keadaan mereka menjadi musyfiqina, dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Ulama tafsir sebut musyfiqina ni ulama takut yang bukan main-main, takut betul-betul takut. Sebab apa tuan-tuan? Ni kitab tak buka lagi ni, buku catatan tak buka lagi. Tuan-tuan, mereka takut dah. Sebab apa? Mereka tahu dah arah mana mereka nak pergi. Macam budak-budak nak ambil SPM dah tuan-tuan. Tingkatan 4 tak belajar dah. Orang lain pergi kelas, pergi sekolah, ambil kelas tuition, malam ada pula study group. Tuan-tuan, balik rumah buat homework macam-macam buat. Dia ada kat padang main bola, malam-malam main futsal, balik pula lepak ngeteh pula kedai mamak. Lepas tu balik rumah, main game, main PUBG, main handphone. Agak-agak bila ambil SPM dah tahu tak keputusan, confirm ke laut. Tu yang bila hari result tu dia tak pergi sekolah pun. Hari result SPM keluar, dia tak pergi sekolah, dia dah kerja dah. Tuan, dia tahu dah keputusan ke mana. Tuan, begitu juga dengan orang kafir ni. Bila dia letakkan kitab di hadapan mereka, lalu mereka dalam keadaan musyfiqina, dalam keadaan ketakutan. Lalu bila mana bila dibuka kitab catatan amalan mereka, lalu mereka berkata, wa yaqulun ya wailatana, celakalah kami, celakalah kami, celakalah kami. Celakalah. Tengok tuan-tuan, kata Nabi SAW, kitab ni besok bila dibuka, dia macam scroll tu, dibentangkan tu, sejauh mata mandang itulah ada amalan kita. Lalu mereka berkata, mali hazal kitab, ni buku apa ni? Tuan-tuan, orang tak beriman ni tuan-tuan, mereka tak ada pengetahuan bahawa satu hari nanti amalan-amalan mereka dibentangkan di hadapan Allah SWT. Lalu bila mereka tengok kitab ni, mereka tengok buku catatan ni, lalu mereka berkata, mali hazal kitab, buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar,
melainkan illa ahsaha, melainkan semua ditulis. Dosa kecil tulis, itu maki orang, gitu mencarut, cakap lucah, gaduh dengan orang, kalau lelaki pakai seluar pendek, semua tulis. Apatah lagi dosa-dosa besar, rogol, bunuh, rompak, bakar rumah orang, curi. Tambah-tambah pula zaman sekarang, zaman mudah nak buat dosa zaman sekarang ni. Dia tak kira kau serban besar bakul ke, kau jubah meleret ke. Tuan-tuan, paling mudah zaman nak buat dosa sekarang, terutama dosa fitnah. Tuan, seronok kita ni pasal dosa fitnah. Dapat WhatsApp tengah malam, belum subuh dah forward. Seronok. Pasal belum tahu betul tak betul, forward dulu. Nampak? Tengok media sosial, tengok. Dia tulis tu kita baca pun takut. Padahal kalau kita tengok profile picture dia, tuan-tuan, Allah, ni serban. Atas serban ada satu kain lagi. Ni dekat bawah ada kain. Ni kat tangan pun ada kain. Jekyll tu separuh kain dia beli. Nak tunjuk diri tu seolah-olah orang yang soleh. Nak tunjuk orang yang hebat. Macam cicit Rasulullah SAW dipotret diri dia tu. Tapi tulisan ni media sosial bapak jahat, tuan. Cukup jahat. Itu semua juga ditulis. Illa ahsaha, tidak ditinggalkan. Semua ditulis. Lalu kata wajadu ma'amilu khadiran, dan tidak ditinggalkan walau satu pun. Tak ada satu pun ditinggalkan, melainkan semua ditulis. Sebab tu tuan-tuan, besok kalau kita berdiri depan Allah SWT, kita nak lari mana? Nak lari mana bila amalan kita dibentang depan Allah SWT? Atas dunia kita boleh lari. Tuan-tuan, kalau kita salah pun, kita boleh upah lawyer. Tolong betulkan kita. Tak cukup seorang, banyak duit boleh ambil 10 lawyer. Dengan undang-undang, kelemahan undang-undang manusia ni, dengan masalah teknikal kadang-kadang boleh lepas. Masalah teknikal je boleh lepas. Padahal berjuta ada rembat. Ini tak ada kena diuk mati ni. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi depan Allah SWT besok, bila dibentangkan amalan-amalan, nak lari mana gitu? Lalu Allah Ta'ala tutup ayat ni, wala yazlimu rabbuka ahada. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta kamu sekali-kali tidak akan berlaku zalim terhadap seseorang pun. Tuan-tuan, besok di padang mahsyar, kalau nak masuk neraka, nak masuk syurga ni, Allah SWT nak suruh masuk syurga, masuk neraka, tak payah kitab. Tak payah ada buku catatan amalan pun tak boleh tengok muka tahu dah, engkau masuk syurga, engkau neraka. Siapa dia yang berani bantah keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak ada satu makhluk pun yang berani membantah keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi atas sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha adil, lalu ditunjukkan sifat keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kepada semua makhluk. Lalu didatangkan kitab catatan amalan supaya tidak ada makhluk yang merasakan dia dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana puak-puak berdosa ni, puak-puak kafir ni, sebelum nak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-An'am ayat 30. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau tara iz uqifu ala rabbihim. Tuan-tuan, alangkah ngerinya kalau kata Allah SWT, alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana puak-puak berdosa ni diberhentikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, uqifu ni makna dipaksa berhenti. Uquf, berhenti sebentar. Tu uquf kalau kita buat haji kan, uquf di Arafah, berhenti sebentar, gelincir matahari. Tuan-tuan, Zuhur tu berhenti sebentar. Kena berhenti sekejap, duduk sekejap. Kalau tak dapat haji. Main tu yang berangkut ambulan, kursi roda, katil semua berangkut tu. Janji duduk di Arafah sekejap. Tuan. Tapi uqifu ni makna dipaksa berhenti. Tuan, dipaksa berhenti. Macam saya kemarin, saya baru balik daripada Mesir, tuan-tuan. Saya awal Ramadan tu saya ada di Mesir untuk koordinat bantuan makanan untuk penduduk Gaza. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan malam ni dah berapa? Malam ke 20 kan? Malam 21. Saya malam 22 dah, tuan-tuan. Saya puasa awal sehari. Kalau ikut matematik, saya raya dulu daripada tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak pergi ke Rafah tak lepas. Nak pergi ke Aris lagi 20 km nak sampai Rafah pun tidak diberi kebenaran. Saya nak pergi ke Suez, tuan-tuan, tak boleh juga. Allahu Akbar. Malah Roblox satu hal, tengah-tengah jalan dipaksa berhenti. Ni polis, askar paksa berhenti. Tengok muka dia macam dalam band, dia suruh berhenti. Punya nak jaga sepupu dia, saudara dia, Yahudi, Zionis, lanatullah alaih muslim, tuan. Allahu Akbar. Tak boleh pergi. Lala saya sampai Ismailiyah, tuan-tuan. Ismailiyah ni 110 km lagi nak menyampai ke Rafah.
Tuan bayangkan. Jadi uqifu dipaksa berhenti. Kenapa dipaksa berhenti? Puak-puak ni kalau tak dipaksa berhenti, mampu tak berhenti tuan? Sebab apa? Nak menghadap Allah SWT macam mana? Dalam keadaan dulu atas dunia mereka tak beriman dengan Allah SWT. Tiba-tiba nak menghadap Allah SWT, tak ada dah lah. Sebab tu kena paksa berhenti. Macam orang kes bunuh lah tuan-tuan, masuk mahkamah kan nak bicara. Bila hari bicara duduk dalam kandang OKT, orang kena tuduh. Tuan-tuan, dia nak tengok keluarga orang yang dia bunuh tu pun tak terangkat muka dia, tak berani toleh. Tuan-tuan, kan macam-macam perasaan ada tu. Tuan bayangkan ni pula nak menghadap Allah SWT. Kalau tak dipaksa berhenti, mampu tak berhenti. Lalu bila mana duduk depan Allah SWT, kata Allah SWT, qala alaysa hadzal bil haq, bukankah hari kebangkitan ini benar? Allah SWT tanya puak-puak berdosa ni, bukankah hari kebangkitan ini benar? Dulu kau tak percaya makin, atas dunia tak percaya tuan-tuan. Nah, kalau dia percaya ada hari kebangkitan, dia akan semayang, dia akan puasa, dia akan bayar zakat, dia banyak sedekah, cari amalan, cari pahala untuk berdepan dengan Allah SWT pada hari kebangkitan. Tapi sebab tak percayalah tuan-tuan, Allah SWT perli balik mereka, puak-puak ni. Lalu jawab mereka, qalu bala wa rabbina, bahkan benar wahai Tuhan kami. Nampak muka tak malu. Dulu atas dunia tak mengaku Allah SWT itu Tuhan mereka. Depan Allah SWT dah nak masuk neraka, mengaku Allah tu Tuhan mereka. Padahal atas dunia dulu orang ajak beriman, tak nak dia beriman. Allah SWT rakam perangai puak-puak ni dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Bila mana dia ajak beriman kepada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Tuan-tuan, ayat ini turun di Madinah. Bila mana sahabat-sahabat pergi jumpa dengan puak-puak Yahudi dan sebahagian daripada orang-orang Madinah yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ajak mereka beriman, aminu kama amanan nas. Marilah kita beriman macam mana manusia-manusia lain beriman. Tu Nabi Muhammad SAW ada. Marilah kita nadah ilmu dengan dia. Mari kita sembah Allah SWT. Tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Mari kita beriman dengan Rasulullah SAW. Ajak mereka beriman. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kamu nak suruh kami beriman macam puak-puak bodoh tu. Sufaha ni makna bangang. Bagi mudah faham. Dia kata kau nak suruh kami beriman macam puak-puak bangang tu. Ni Muhammad tu pun orang Mekah halau. Muhammad tu pun orang kampung dia pun tak terima. Kau pergi nadah ilmu dengan dia. Kau pun bangang tak? Kau datang Madinah selas pinggang. Elok duduk Mekah elok. Ada bini boleh peluk kau tinggal. Ada berniaga buka kekemat nak kena boykot pun kau tinggal. Contoh. Ada tanaman, ada ladang kau tinggal. Ada binatang ternakan kau tinggal. Ada banglo duduk kondo kau tinggal. Kau datang selas pinggang Madinah ni kau ikut Muhammad. Tak kebangang nama tu. Habis kau nak suruh aku beriman macam dia orang tu. Tuan-tuan, Yahudi ni kaya raya tuan-tuan di Madinah. Tuan-tuan, dia kata orang beriman tu bangang. Tuan-tuan, ada tak orang macam ni zaman sekarang? Berlambak. Dia kata puak-puak tu semayang bodoh. Punya bangang puak-puak tu siang malam semayang. Nak dapat apa tu? Ni patut bulan puasa ni bulan cari duit. Ni baru lepas buka sekolah dah tak ada duit. Ni nak raya ni nak pakai duit, carilah duit. Kau semayang siang malam apa dapat? Tu geng-geng surau tu lagi kau jangan nyembang dengan puak-puak lebay tu. Sunat sana haram, sikit-sikit haram, itu haram, ini haram. Bila nak maju? Dia kat itu. Tuan-tuan, tapi bila nak kahwin, tahlil, nak mati, cari orang surau. Dia tak cari geng-geng joran dia. Dia tak cari geng-geng right lemang toki dia. Ni bukan orang sini, ni orang tempat lain. Yang dia cari orang surau kat yang dia maki tadi. Allahu Akbar. Sebab tu mereka berkata qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kamu nak suruh kami beriman macam puak-puak bangang tu. Allah SWT tempelak balik mereka. Ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya kamulah sebenarnya yang bangang. Kaulah yang bangang sebenarnya, bukan dia orang. Engkau kerja siang malam cari duit, kerja siang malam cari dunia. Engkau lupa akhirat yang kau nak duduk selama-lamanya. Kau cari dunia siang malam, kau langsung lupa besok nak jumpa dengan aku. Kau ingat besok aku tak tanya kau? Tuan-tuan, Allah SWT tanya puak-puak tak beriman ni besok di padang mahsyar dalam surah Al-Mu'minun ayat 105. Afasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu tu sia-sia? Abasa ni kata ulama tafsir, duduk saja melengur tak ada buat apa. Ingat sia-sia jadikan kau. Buat ramai dunia je. Buat penuh Shah Alam.
Buat jam bazar Ramadan, silaku bazar Ramadan, bapak jam. Kalau ambil sekolah, anak sekolah, jangan lambat tuan-tuan, silaku. Ikut dan dia je parking, janji boleh beli mentera darah. Dia mengungut, dia kata orang niaga bazar Ramadan harga Yahudi. Tapi tangan ni penuh beli. Tuan-tuan, Nabi SAW tak sebut masa berbuka hendaklah kita makan roti john, kuih akuk dan juga kuih badak berendam. Aduh. Tak ada. Habis kau dah tahu mahal, kau beli kat apa? Dia beli. Lepas tu dia tulis kat Facebook, harga mahal. Kan kebangang kamu. Allahu Akbar. Wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu merasakan kamu tu tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni dihisap di akhirat kelak. Kau ingat besok kau tak balik jumpa aku? Besok aku tak tanya kau, besok apa kau buat kat dunia ni? Allah Ta'ala tanya, tak beritahu, buat tak beriman. Allahu Akbar. Sebab itulah kata Allah SWT, ala innahum humus sufaha, sebenarnya engkau lah yang bangang, bukan dia orang. Tapi walakin la ya'lamun, tapi kamu tidak mengetahui. Korang tak tahu, pasal apa tak tahu? Pasal tak mengaji. Nah, yang kafir satu hal lah. Ni yang asyik Islam ni, tuan-tuan, jahil tuan-tuan agama sendiri. Allahu Akbar. Majlis ilmu tak datang, tazkirah balik. Allahu Akbar. Macam mana nak ada ilmu? Tuan-tuan bayangkan, baru ni saya tazkirah satu masjid, saya masbuk isyak, tuan-tuan balik, dia semayang tengah-tengah, dia semayang duduk atas kursi. Jadi bila kursi dia letak belakang, dia tak belakang lah, ganggulah saf. Saya pun tengok, saya berhati. Habis semayang semua siap, saya pun tegur, saya kata, cik, kalau cik nak semayang duduk atas kursi, kaki belakang kursi tu kena duduk, dia menggantikan tumit. Dia kena duduk di atas saf. Kalau tidak, cik kena duduk tepi, saya kata. Dia tengok saya atas bawah. Dia kata, biasa udak-udak je belakang, ni orang tua yang logat ni. Dia kata, saya logat. Dia tak tahu saya tazkirah malam tu. Tazkirah pula 4 rakaat naik. Bila saya naik, dia tengok saya naik, biru muka tu. Dia nak lari mana, dia kawat. Tunggulah, aku tiba cukup malam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agama sendiri pun jahil tuan-tuan, tak tahu. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, lalu mereka jawab depan Allah SWT, qalu bala wa rabbina, bahkan benar wahai Tuhan kami. Lalu kata Allah SWT, qala fazuqul azab, rasakan azab yang telah kami sediakan. Allah SWT halau buat-buat ni, pergi rasakan azab yang aku dah sembah untuk kau. Tuan-tuan, fazuqu, Allah SWT guna perkataan fazuqu ni buat apa? Untuk beritahu supaya rasa, kau akan rasa azab nanti. Bukan tengok tak rasa tuan-tuan. Tengok pun takut dah azab neraka ni. Tapi puak-puak ni kena fazuqu, pergi rasa sendiri. Api ni tuan-tuan, kita tak tahu panas macam mana. Tapi bila kena, kita baru tahu, oh api ni panas rupanya. Macam kuih kan. Kita beli kat bazar Ramadan tu. Dah tahu sedap tak sedap, berbuka kan makan. Makan rasa tu. Sedap, boleh repeat beli lagi. Kalau tak sedap, kita maki yang meniaga bazar Ramadan. Cilaka tidak, jual karipap oksigen. Ini nak pergi Mekah balik hari ke apa, tak? Aku camkan kedai tu, aku tak ada beli dah. Macam tu lah kita maki, mengut kan, tentu. Pasal dah rasa baru tahu. Sebab tu kata Allah SWT, fazuqul azab bima kuntum ta'furun, dengan apa yang telah kamu engkari ketika mana kamu hidup di atas dunia dulu. Lalu Allah SWT sambung dalam ayat 31, qad khasiral ladzina kazzabu bilika'illah, rugilah orang-orang yang mendustakan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Mendustakan ni maknanya tak percaya. Dia hidup atas dunia ni, dia tak percaya bahawa satu hari nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya. Sebab tu dia hidup atas dunia ni, dia hidup sehidup-hidupnya sekadar mengikut nafsu dia tuan-tuan. Tak ada langsung dia fikir nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak peduli bulan apa, bulan Ramadan ke, bulan Rejab ke, bulan Syaban ke, bulan Syawal dia ikut. Oh, bulan Syawal jangan buat pasang tuan. Dia baju Melayu 2 pasang dia tempah, celaka tidak, lebih pada orang. Kalau uptown ni satu Selangor ni dia pusing. Serata alam dia pusing nak cari kasut nak beli kayu. Allahu Akbar. Puasa tak? Tarawih tidak, apa pun tidak. Ni buat-buat ni. Tuan-tuan, rugi kata Allah SWT, mendustakan pertemuan dengan hari pertemuan dengan Allah SWT, hatta iza ja'athumus sa'atu baghtatan, sehinggalah datang kepada mereka sa'atu, ni maknanya saat hari kiamat, waktu hari kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba, secara mengejut. Kiamat ni tuan-tuan ada 2, kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil ni apa? Mati. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'limun. Bila sampai ajal ni tempoh, maut akan datang. Bila maut datang,
Sesaat pun tak lambat, sesaat pun tak cepat, on the dot, letak mati. Begitu juga dengan kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat ni berlaku, kata Nabi SAW, ketika mana manusia sedang dalam keadaan lalai. Jadi bila berlaku kiamat, dah mati dah, tuan-tuan, mati ataupun kiamat, lalu mereka berkata, qalu ya hasratana, menyesalnya kami, menyesalnya kami. Nampak tuan? Menyesal tuan, dah mati baru nak menyesal. Allahu Akbar. Sebab tu nak menyesal, menyesal sekarang. Tidak ada istilah terlambat lagi. Nak menyesal waktu dia beri peluang, ni menyesal. Besok dah mati, baru sebut ya hasratana, alangkah besarnya penyesalan kami ala ma faratna fiha, dengan apa yang telah kami lalaikan ketika mana kami hidup di atas muka bumi dulu. Lalai tuan-tuan, hidup dulu lalai, buat tak tahu je. Tuan-tuan, ni tambahan pula Ramadan ni. Ramadan ni tuan-tuan, jangan kita lepas peluang itu. Ramadan ni saya sebut dah datang. Ramadan ni adalah untuk nak bantu umat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja tu tuan-tuan. Sebab nak main dengan umur kita ni, dengan amalan yang kita ada ni tuan-tuan, tak layak kita nak masuk syurga. Nak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Nuh AS pun berdakwah saja 950 tahun. Ada umat-umat terdahulu tuan-tuan, umur mencecah ribuan tahun. Tuan-tuan bayangkan, lama ribuan tahun tuan-tuan. Itu kalau makan pencen jahanam kerajaan nak bayar tuan-tuan. Itu yang bincang macam mana nak tukar jadi KWSP tu. Allah, contoh. Tuan-tuan bayangkan tu. Nak bandingkan dengan umat Nabi SAW, kata Nabi SAW, a'maru ummati wa baina 60 ila 70. Umat aku umur tak panjang 60-70 je. Wa aqallu mayya juzu zalik. Kalau ada pun lebih daripada 70 tak ramai. Hadis Hasan Sahih riwayat Ibnu Majah. Kalau ada pun tak ramai, lebih 70. Tuan-tuan, Tun Mahathir kan. Tun Mahathir kalau ada umur dia tahun ni, bulan 7 besok 99 tahun. Kalau 99 tahun ni tak apa, boleh kayu basikal kan. 99 tahun boleh brisk walk, exercise, jalan kaki. Kita 55 gaut dah. Allahu Akbar. Macam mana tak rezeki masing-masing lah, kira rezeki tak. Mana tak ramai. Sebab tu Allah SWT datangkan Ramadan ni dengan berbagai-bagai tawaran dan ganjaran untuk kita rebut, untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan, umat terdahulu walaupun amalan tak hebat, tapi bila umur panjang, adatnya amalannya banyak. Nak bandingkan kita ni. Sebab tu Allah SWT beri kita macam-macam. Tuan-tuan, antara dia, satu saya ambil, malam qadar, ni 10 malam terakhir ni. Malam qadar, yang kata Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mana lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dapat 1000 bulan tu pun tuan-tuan, kalau kira ikut matematik bodoh kita ni, 83 tahun. 83 tahun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat satu malam qadar, seumur hidup tuan-tuan dapat pahala beramal selama 83 tahun. Tuan-tuan, kita tak usah kata nak beramal, nak hidup umur sampai 83 belum tahu. Kalau sampai pun umur 83, nak beramal macam mana masa muda, macam mana masa sihat, macam mana masa kuat, tak dapat dah. Tak dapat. 83 dah tuan-tuan, uzur dah. Mayang pun duduk atas kursi, contoh. Dan kau cati pula kan tak? Dah lah duduk depan-depan ni, sampai tongkat tu. Kan? 83 dah tuan-tuan, uzur dah. Tak kuat dah nak semayang. Nak ibadat macam dulu tak kuat. Kadang-kadang tak boleh semayang 83. Tak ingat dah nak baca apa pun tak ingat. Nama bini pun lupa tuan-tuan. Tapi nama janda dia ingat pula, itu tak tahan. Contoh juga contoh. Jadi tuan-tuan, mudah. Nak dapat mudah. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Atau kama qala, hadis Hasan Sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdiri bersama-sama dengan imam hatta yansarif, sampai selesai witir, bagi salam semua siap, kutiba lahu qiyamul lail, dituliskan ke atasnya pahala sembahyang sepanjang malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tunggu tak? Mayang sekali dengan imam, siap dengan witir semua siap, tuan-tuan dapat pahala semayang sepanjang malam. Siapa sini yang boleh semayang sepanjang malam tak tidur? Cuba kat tangan, tengok muka. Tak ada harapan, nampak tak? Tak sekira pun tidur menganga. Tidur. Macam mana? Sebab kita ni bangsa membuta tuan-tuan. Memang kita ni. Tuan-tuan. Jadi tunggulah. Dan bukan lama pun. Setiap kali saya semayang tarawih, saya ambil timing. Pak Imam tadi kan, dia baca 2 rakaat, bukan lama pun.
Saya tengok 5 minit, 5 minit, 6 minit. Tengoklah kalau dia steam lebih sikit 7 minit. Steam baca 7 minit. Saya baru ni di Mesir tuan-tuan. Saya sempat semayang di Masjid Al-Azhar, Masjid Universiti Al-Azhar tu, Masjid Al-Azhar. Saya sempat semayang di masjid yang pertama dibina di benua Afrika, Masjid Amru Al-As. Saya sempat semayang di masjid yang baru dibina di Kahirah tu, Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira barulah tuan-tuan. 2 rakaat 25 minit tuan-tuan. Allahu Akbar. 2 rakaat 25 minit. Surau ni kalau buat 2 rakaat 25 minit, ingat Tok Bilal pun lagi. Pak Imam tinggal, Pak Imam. Pak Imam lah selawat, Pak Imam lah imam. Pengurusi surau confirm lepas raya dipaksa letak jawatan. Siapa suruh kau buat? Yo tuan. Bukan lama, tunggulah. Ni 8 berambus. Nak gimana? Kadang kelang kabut tengok dia keluar tu, kejap lagi ada kat depan tu sokok. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tunggu kejap. Tuan-tuan dapat pahala semayang sepanjang malam tuan. Kalau nak banyak lagi pahala, lepas semayang ni bawa Pak Imam pergi makan tom yam, lagi banyak. Mbak. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan mayang malam tu tunggu dengan imam, tuan-tuan malam tu jatuh pula malam qadar. Tuan-tuan dapat pahala sembahyang sepanjang malam selama 83 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Sekali kalau dapat, alhamdulillah dah tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, Ramadan yang berbaki ni tuan-tuan, jangan sia-siakan. Sebab apa tuan-tuan? Kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Cuma masalah kita ni tuan-tuan, kita sentiasa ingat kita ni banyak masuk. Itu masalah itu. Kadang bangun tengah malam kencing kan, tak ada semai malam tu. Padahal tahu dah fadilat semai malam ni, duduk depan bilik air kan. Besok lah. Besok lah. Tak ada semayang tu. Tak ada dah. Allahu Akbar. Macam saya duduk Mekah kemarin kan. Pagi-pagi tu nak buat haji tu. Bila duduk nak buat haji, kelang kabut lah kita ni mandi, pakai ihram semua siap. Budak-budak Arab tu buat apa tuan? Main pimpong. Tutak. Saya tanya, kau tak buat haji? Tak apalah, aku dah turun je, aku buatlah. Macam tu dia jawab. Yakin dia ingat hidup sampai mundur, hidup sampai tua tu. Allahu Akbar. Pasal kita yakin. Tuan-tuan, belum tahu kita jumpa Ramadan yang akan datang. Baru ni saya tazkirah di satu surau. Tuan-tuan, saya perhatikan ada orang pakcik tu, dia biasa duduk dekat tiang. Baru ni saya pergi, tengok dia tak ada. Pasal kalau biasa, dia memang itulah tiang dia parking. Kalau dia tak ada, dia tak kon. Tapi hari tu tak ada. Macam rumah flat pula tak. Tapi hari tu tak ada. Saya tanya habis-habis mayat, saya tanya. Dia kata dah meninggal lah Ustaz. Allahu Akbar. Dia meninggal betul-betul sehari sebelum masuk Ramadan. Tuan-tuan, berapa ramai orang minta nak masuk Ramadan, tak dapat jumpa Ramadan tuan-tuan. Ada yang masuk Ramadan tak boleh nak beramal. Tuan-tuan, sakit tak boleh nak beramal. Kita ni Allah Taala jemput masuk dalam bulan Ramadan. Jangan sia-siakan peluang tuan-tuan. Sambil-sambil kita menjalani ibadah Ramadan ni, nak menuju penghujung tuan-tuan. Jangan lupa dengan nasib yang menimpa saudara mara kita yang berada di Gaza tuan-tuan. Allahu Akbar. Keadaan di Gaza amat-amat kritikal tuan-tuan. Tuan-tuan, Israel sekarang sudah mula menyusun artileri. Infanteri semua kawasan tentera-tentera darat memang dah susun dah. Untuk mereka tunggu arahan untuk serang penduduk-penduduk Rafah, penduduk Gaza yang sudah tersumbat ataupun tersekat di Rafah. Ada 1.5 juta penduduk Gaza yang sudah tersekat di situ. Mesir tak buka pintu sepadan, malah Mesir menambahkan lagi tuan-tuan menambahkan kawalan, mengetatkan lagi kawalan supaya memastikan penduduk Gaza tidak keluar daripada Rafah. Tuan-tuan bayangkan jahat tak jahat Mesir. Dalam keadaan umat Islam di Gaza tuan-tuan 700,000 dalam keadaan kebuluran. Tuan-tuan, bila tuan-tuan suap makan, tuan-tuan kena ingat penduduk Gaza berbuka dengan sup rumput diperah dengan limau tuan-tuan. Anak-anak Gaza ni tuan-tuan keruk dinding-dinding periuk ni. Orang masak tu tak ada apa nak makan dah, keruk dinding-dinding periuk buat makan. Mereka minum air daripada air lopak tuan-tuan. Air lopak mereka buat minum. Air masuk dalam kemah mereka. Mereka tidur dalam keadaan lumpur tuan-tuan. Dalam kemah ni air masuk, tidur dengan lumpur-lumpur, tidur. Tak ada tempat nak tidur dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan nak dapat tepung segenggam pun payah. Baru ni bila mereka gugurkan makanan di bulatan Al-Kuwait di bandar Gaza, keluarlah orang-orang Islam Palestin pergi ambil barang-barang makanan. Ketika sedang ambil itulah Israel bom tuan-tuan. Allahu Akbar. 29 Februari yang lepas, lori berhenti di Rafah, jadi orang datang ambil kotak-kotak makanan. Ketika tengah ramai-ramai berhimpun nak ambil kotak makanan itulah Israel tembak tuan-tuan, yang menyebabkan kematian mencecah 140 orang
dan mencederakan 800 orang. Tuan-tuan, mereka bawa lari karung tepung tu tuan-tuan. Dalam keadaan karung tepung tu berlumuran darah para syuhada tuan-tuan. Tepung jatuh di tanah, mereka kaup dengan tanah-tanah tuan-tuan, bawa lari. Tuan-tuan bayangkan tepung nak asing macam mana, bukan beras, bukan gandum tuan-tuan. Tepung tu ambil juga pasal tak ada apa nak makan. Mereka terpaksa kisar makanan haiwan untuk dijadikan makanan tuan-tuan. Jadikan tepung untuk buat makanan. Malah anak-anak Palestin ni ambil makanan haiwan makan direct, yang menyebabkan mereka ceret-beret dan juga sakit perut. Allahu Akbar. Dalam keadaan muslimat nak tuan-tuan, period tak ada pad. Tuan-tuan, mereka bersalin dalam kemah tuan-tuan. Dalam keadaan alatan-alatan pun tak ada. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat, Malaysia ni rekod tahun lepas bulan Ramadan, tuan-tuan, kita Malaysia ni buang makanan dalam bulan Ramadan sehari 19 tan tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita sambil-sambil kita jalani ibadat ni tuan-tuan, sambil-sambil tu kita tetap selain daripada kita bantu mereka daripada segi dana yang mana kita mampu, jangan tinggal doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang makbul, bulan yang berkat doa ni tuan-tuan. Doa juga supaya Allah SWT beri kekuatan dan kemenangan kepada umat Islam, khususnya di Gaza yang berdepan dengan Zionis laknatullah alaihi tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang banyak menyumbang untuk tabung saya sebelum ni. Alhamdulillah saya bawa tu duit tuan-tuan tu hari. Saya pergi ke Mesir, baru ni saya berjaya koordinat 3 trailer kotak-kotak makanan. Satu trailer tu harga dia $35,000 Amerika. Kerjasama saya dengan Irish, satu NGO lain, kemudiannya Majlis Agama Islam Kelantan. Satu lori itu boleh muat 1,500 kotak makanan. Dan kami bersama dengan GDD, satu NGO yang berpangkalan di Turki, yang diberi kebenaran untuk masuk ke Rafah. Tuan-tuan, kita dah lepaskan, tak tahu bila boleh masuk. Sebab maklumat yang kami terima, paling sekejap lori-lori ini kena sidai di Rafah tuan-tuan, paling sekejap 7 hari. 7 hari tuan. Dalam keadaan Mesir menyusahkan lori-lori nak masuk. Allahu Akbar. Tuan bayangkan. Sekarang ni ada 5 km lori sedang beratur tuan-tuan. Beratur. Bukan satu line, 3 line beratur. Allahu Akbar. Jadi kita doalah juga pada Allah SWT supaya bantuan makanan ni sampai kepada penduduk Gaza tuan-tuan, insya-Allah. Dan sekarang kempen yang terbaru ni tuan-tuan, lepas raya insya-Allah saya nak hantar duit. Kami nak beli gandum, nak bagi pada penduduk Gaza. Gandum ni satu lori mereka minta $15,000 satu lori. Satu pelet dia boleh muat 30 pelet. Satu pelet boleh bubuh 66 beg. Satu beg berat 25 kilo. Satu beg ni, gandum ni kalau bagi ke penduduk Gaza, satu keluarga boleh tahan 2 bulan. Jadi ni yang kita sedang kumpulkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kalau rasa berniat nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang, insya-Allah, macam biasa. Kalau tak ada cash, QR code pun ada. Kalau tuan-tuan ada zakat ataupun fidyah, kalau tuan-tuan nak beri pun insya-Allah kami terima. Sebab sekarang ni memang keperluan mendesak dia adalah makanan tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan rasalah nak berkongsi rezeki. Tapi kalau tuan-tuan tengok saya macam tak apa nak percaya kan. Manalah tahu kan kes-kes NGO banyak sekarang ni. Tidaklah ustaz tu, tidak, tuan nak tukar sport rim ke apa tu. Contohlah kalau tak percaya tak. Contoh kalau tak percaya. Tuan-tuan masuklah tabung mana-mana NGO yang kempen pasal Gaza. Kalau nak bantu Gaza lah. Dan tuan-tuan yakin duit tuan-tuan tu sampai. Kalau tuan-tuan tak nak bantu Gaza, jauh sangat ustaz, jauh nak, tak tahulah sampai ke tidak. Tuan-tuan bantu tu Mahat Tafiz. Pun ada juga, tak ada pun surau juga memerlukan dana. Tuan-tuan, Ramadan bulan melatih kita untuk kita bersedekah, tukar duit tuan-tuan jadi daripada jadi taik tu baik jadi pahala tuan-tuan, supaya kita boleh bawa bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun saya terkasar bahasa dalam menyampaikan tazkirah sebentar tadi. Tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki, ada umur, ada jodoh kita jumpa lagi. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah